Zakat dari segi bahasa membawa maksud bersih dan suci. Dari segi syarak pula, zakat membawa maksud mengeluarkan sejumlah harta mengikut kadar yang telah ditetapkan. Zakat terbahagi kepada dua jenis, iaitu zakat fitrah dan zakat harta. Terdapat 8 golongan yang layak untuk mendapat zakat. Golongan yang pertama adalah golongan fakir, golongan yang kedua adalah golongan miskin, golongan yang ketiga adalah golongan mu'alaf, golongan yang keempat adalah golongan ar-riqab, golongan yang kelima adalah golongan ibnu sabil, golongan yang keenam adalah golongan fi sabilillah, golongan yang ketujuh adalah golongan al-gharimin, dan golongan yang ke-8 adalah golongan amil. Dalam kajian ini, terdapat 3 objektif kajian. Yang pertama adalah menyatakan jenis bantuan yang diterima oleh golongan mualaf di negeri Selangor. Yang kedua, mengenal pasti sama ada zakat ini memberi impak yang baik kepada golongan mualaf di negeri Selangor. Yang ketiga adalah menjelaskan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh kerajaan dalam melaksanakan pembahagian zakat ini kepada golongan mualaf di negeri Selangor. Untuk tinjauan literatur, menurut Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Zakat Selangor, beliau menegaskan terdapat pengecualian terhadap agihan zakat kepada golongan asnaf mu'alaf. Beliau memberitahu, individu yang bukan beragama Islam turut berhak menerima zakat dengan bertujuan untuk menarik minat mereka terhadap agama Islam ataupun untuk menghalang mereka daripada melakukan perbuatan jahat kepada orang Islam yang lain. Daripada Lembaga Zakat Selangor lagi, mereka memberitahu terdapat 24 jenis bantuan yang disediakan untuk golongan asnaf mu'alaf di negeri Selangor. Selain itu, Jabatan Wakaf Zakat dan Haji turut mengeluarkan statistik yang beritahu negeri Selangor mencatatkan kutipan zakat tertinggi di antara tahun 2015 hingga tahun 2019. Seterusnya ialah kajian lepas. Melalui kajian lepas ini, terdapat beberapa hasil dapatan kajian yang mempunyai sedikit persamaan dengan kajian kumpulan kami ini. Antaranya ialah jumlah agihan zakat yang diberikan kepada golongan asnaf, khususnya golongan asnaf mu'alaf. Selain itu, cabaran yang dihadapi dalam proses pengagihan zakat ini. Sebagai contoh, pemberian zakat ini haruslah melalui beberapa proses mengikut syarat-syarat kelayakan yang telah ditetapkan oleh Majlis Agama Islam Johor. Seterusnya ialah jenis bantuan dan program yang dijalankan bagi memastikan golongan asnaf ini mendapat perhatian yang sewajarnya dalam Islam. Sebagai contoh, bantuan pendidikan, skim bantuan sara hidup, program bimbingan dan juga kelas mengaji percuma untuk golongan asnaf ini. Secara keseluruhannya, kajian lepas ini merupakan kajian yang baik untuk dijadikan panduan dalam proses penghasilan kajian kumpulan kami ini. Metodologi kajian yang para pendidik gunakan untuk menyelesaikan tugasan ini ialah kaedah kualitatif dan kaedah kuantitatif. Bagi kaedah kualitatif, para pendidik menggunakan kaedah kepustakaan untuk menjawab setiap objektif kajian. Antara sumber yang digunakan ialah internet, buku, laman sosial, dan akhbar tas talian. Internet digunakan secara menyeluruh dalam ketiga-tiga objektif, manakala laman sosial yang digunakan ialah Facebook dan YouTube. Buku pula dijadikan sumber karena buku merupakan sumber yang sangat boleh dipercayai. Akhir sekali ialah akhbar atas talian, seperti berita harian dan sinar harian. Kaedah kuantitatif pula menggunakan soal selidik. Para pendidik menggunakan Google Form untuk mendapatkan maklumat. Ia telah dihantar kepada beberapa responden yang merupakan masyarakat mualaf di negeri Selangor. Seterusnya adalah dapatan bagi objektif 1. Pengkaji telah menyatakan jenis bantuan yang diterima oleh golongan mualaf di negeri Selangor. Pengkaji telah menggunakan kaedah kepustakaan. Pengkaji telah mendapati lebih daripada 20 bantuan atau skim yang telah diberikan kepada golongan mualaf di negeri Selangor. Di antaranya ialah bantuan sagu hati hari raya, bantuan sagu hati galakan, bantuan perkahwinan, bantuan sewa rumah dan bantuan perkatan. Bantuan atau skim yang diberikan adalah bertujuan untuk mengalahkan golongan mualaf mendalami agama Islam dan juga membantu mereka menjalani kehidupan yang baru. Seterusnya, saya akan menjelaskan dapatan bagi objektif kedua, yaitu mengenal pasti sama ada zakat ini memberikan impak positif kepada golongan mualaf di negeri Selangor. Para penyidik menggunakan kaedah soal selidik untuk menjawab objektif ini. Antara pernyataan yang telah dipilih untuk kajian ini ialah agihan zakat melalui pembangunan ekonomi, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, kebajikan, dan sagu hati kepada golongan mualaf yang memeluk Islam. Pernyataan pertama ialah agihan zakat melalui pembangunan ekonomi kepada golongan mualaf di negeri Selangor menunjukkan peratusan responden yang setuju ialah sebanyak 72,73%.
Bantuan yang telah diberikan ialah bantuan makanan secara bulanan dan program ekonomi bagi meningkatkan potensi golongan mualaf dalam sektor keusahawanan. Seterusnya, agihan zakat melalui bantuan pendidikan kepada golongan mualaf di Selangor ialah sebanyak 63.64% yang bersetuju. Hal ini kerana Lembaga Zakat Selangor LZS telah memberikan bantuan kepada pelajar dari segi kewangan di bawah program pembangunan pendidikan. Pernyataan ketiga ialah agihan zakat melalui bantuan kesihatan kepada golongan mualaf sebanyak 72.73%. Responden yang bersetuju kerana LZS telah memberikan RM15 juta kepada golongan mualaf yang terjejas akibat COVID-19. Manakala agihan zakat melalui kebajikan kepada golongan mualaf ialah 63.64% yang bersetuju. Hal ini kerana LZS telah menyalurkan bantuan pengurusan jenazah dan Persatuan Inspirasi Mualaf. Akhir sekali ialah agihan zakat melalui sagu hati memeluk Islam kepada golongan mualaf ialah sebanyak 54.55% yang setuju. Ini kerana LZS telah memberikan kelas agama secara percuma serta khusus-khusus lain secara percuma. Dapatan kajian bagi objektif 3 ialah menjelaskan cabaran yang dihadapi oleh kerajaan dalam melaksanakan pengagihan zakat kepada golongan mualaf di negeri Selangor. Pengkaji telah menggunakan kaedah soal sidik secara online dan pengkaji telah mendapat seramai 11 orang responden yang terdiri daripada golongan mualaf di negeri Selangor. Antara cabaran yang dihadapi oleh kerajaan adalah kegagalan pemohon zakat menghantar atau melengkapkan borang permohonan zakat. Sebanyak 81.82 responden bersetuju dengan cabaran ini. Cabaran yang seterusnya adalah kekurangan dana peruntukan. Sebanyak 77.73 responden bersetuju bahawa ini merupakan cabaran yang dihadapi oleh kerajaan. Seterusnya, pengurusan data yang kurang sekap. Sebanyak 90.91 responden bersetuju dengan cabaran ini. Cabaran yang seterusnya adalah kesukaran dalam menjaki golongan mualaf yang memerlukan bantuan. Sebanyak 63.64 responden bersetuju dan yang lainnya tidak bersetuju dan kurang pasti. Akhir sekali, cabaran yang dihadapi oleh kerajaan adalah maklumat pribadi yang salah dalam borang permohonan zakat. Sebanyak 90.91% responden bersetuju. Oleh itu, pihak kerajaan perlulah mengambil langkah-langkah bagi mengatasi cabaran tersebut agar golongan mualaf yang layak mendapat bantuan dapat dibantu dan tidak ada yang tercicir lagi. Penutup. Golongan mualaf merupakan golongan yang layak menerima bantuan zakat. Pemberian bantuan zakat kepada asnaf mualaf adalah bertujuan untuk, yang pertama, menjinakkan hati mereka supaya mereka dapat meningkatkan komitmen dan juga keyakinan terhadap agama Islam. Dan yang keduanya adalah untuk mengukuhkan Islamnya bagi mereka yang baru memula agama ini. Seterusnya, Lembaga Pusat Zakat Selangor telah menyediakan beberapa skim bantuan kepada asnaf mualaf seperti bantuan dari segi pendidikan, kesihatan, ekonomi dan lain-lain lagi. Walaupun bantuan seperti ini disediakan oleh pusat zakat tersebut, namun terdapat beberapa cabaran yang mereka hadapi dalam pembahagian zakat kepada asnaf mualaf. Misalnya, cabaran dari segi kekurangan dana peruntukan, pengurusan dana yang kurang cekap, serta kegagalan pemohon dalam menghantar maupun melengkapkan borang zakat berkenaan. Justru, penilaian dan pemantauan hendaklah dilakukan bagi mengetahui tahap keberkesanan agihan zakat tersebut. Selain itu, institusi zakat juga perlu diperkasakan bagi mengagihkan zakat dengan lebih berkesan. Sekian, terima kasih.